Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.30 petang di bulan Ramadan, 5.30 petang sampailah kepada 6.30 petang di bulan Ramadan. Di bulan yang lain bermula pukul 6 petang. Kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersama langsung di Facebook Manis FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Anda juga boleh dengar melalui My TV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini, petang Jumaat yang kedua di bulan Ramadan, saya menyambung pembicaraan hak minggu lepas. Terdahulu pembicaraan adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu. Kemudian saya pergi pada pembicaraan apabila ta'arud ni, apabila berlawanan, apabila berselisih antara satu perkara tuntutan agama dengan satu perkara tuntutan agama yang lain. Bermula daripada pembicaraan sunat wudu, yang mana di antara perkara-perkara yang disunat ketika berwudu, kalau ditinggalkan ada hukumnya adalah makruh. Tetapi ada ketika perkara yang disunatkan ketika berwudu sunat tinggal. Perkara yang disunat ketika sunat tinggal. Apabila jerembung ataupun apabila kena pilih antara menyempurnakan sunat ketika berwudu dengan kejar solat berjemaah. Dengan kejar solat berjemaah, sebab ketika sampai di masjid itu imam pun sudah rakaat yang keempat. Maknanya dia baru nak ambil air sembahyang di kolah masjid. Kalau dia buat perkara-perkara yang disunatkan ketika berwudu, menyebabkan dia masuk dalam masjid, imam sudah memberi salam, maka bertembung antara melakukan sunat wudu dengan kejar untuk dapat fardhu berjemaah. Bertembung seumpama ni, maka lebih afdal kejar solat berjemaah. Ini atas pandangan solat berjemaah sunnatun muakkadah. Kalau atas pandangan solat berjemaah tu fardu kifayah, sama telah lah, kena kejar solat berjemaah lagi. Atas pandangan solat berjemaah tu sunnatun muakkadah, kita kalau buat perkara sunat ketika berwudu, kita akan
tertinggal sunat muakkadah, sunat kuat untuk fadilat 3 berjemaah. Maka antara dua perkara sunat ni, menyempurnakan sunat wuduk dengan sunat berjemaah, maka lebih afdal disunatkan kita tinggal sunat wuduk, disunatkan kita kerja untuk dapat solat berjemaah. Tapi kalau solat berjemaah atas pandangan fardu kifayah, sama telah lah. Itu hak asal pembicaraan. Sunat bertembung dengan sunat. Kemudian saya bicara lagi minggu lepasnya berkaitan dengan contoh perempuan seorang di rumah, suri rumah. Saya bicara minggu lepas. Kalau dia solat di awal waktu, solat asar lah saya buat contoh. Solat waktu, solat asar, dia solat seorang diri. Anak-anak pun tak ada di rumah. Dia akan solat seorang diri, tapi boleh fadilat solat awal waktu. Kalau isteri suri rumah ni nak dapat fadilat berjemaah, dia kena tunggu suami balik kerja. Suami pun beritahu dia tak solat di tempat kerja, sebab dia rasa macam diri dia tu tak selesa dah. Tubuh dia tak selesa nak solat, pakaian dia pun tak selesa nak solat dah ni, sebab sehari yang bekerja. Maka suami dia kata dia akan solat asar di rumah. Tapi nak tunggu suami lambat lah, mungkin pukul 6. Pukul 6 sampailah suami di rumah, macam biasalah. Tapi kalau solat pukul 6, sudah terlepas fadilat solat waktu. Tapi isteri si rumah tadi dapat fadilat berjemaah. Kita bicara isteri saja ni. Isteri dapat fadilat berjemaah, tapi lewat sedikit. Kalau solat waktu asar seorang diri, maka disunatkan melewatkan asar untuk dapat berjemaah dengan suami, supaya dapat fadilat berjemaah. Sama telah pula kalau isteri tunggu suami, isteri dapat fadilat berjemaah, suami dapat fadilat berjemaah. Oh, jadi dua ganda tu. Pada ni hak saya sebutnya asalnya hak berkaitan dengan semata-mata bicara isteri ni. Tapi kalau tunggu suami balik pukul 6, 6.30, isteri dapat fadilat berjemaah, suami pula dapat fadilat berjemaah, tu lagilah disunatkan dia melewatkan solat asar contohnya untuk kerja fadilat berjemaah. Kemudian saya pergi minggu lepasnya pula, macam mana kalau bertembung wajib dengan wajib. Bertembung wajib dengan wajib. Kalau bertembung wajib dengan wajib, tak boleh katalah mana afdal antara dua wajib ni, tak? Mana afdal ni sunat dengan sunat. Antara wajib dengan wajib, manakah yang wajib dikerjakan? Manakah yang wajib dikerjakan? Begini, kita beri contoh puasa. Kita beri contoh puasa, yang mana wajib atas orang yang berkemampuan berpuasa. Yang mampu berpuasa, wajib dia berpuasa. Wajib dia imsak, menahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Tapi sampai satu ketika, kalau dia berpuasa juga, merbahaya diri dianya. Merbahaya diri dia. Sebab apa? Sampai satu ketika dia sudah tak mampu. Jadi macam mana tu? Dia kalau teruskan berpuasa, wajib dia asalnya, asal dia wajib berpuasa apabila dia mampu. Sekarang ni kalau dia teruskan puasa, mudarat diri, maka wajib atas dianya jaga diri daripada kemudaratan. Maka di saat ni wajib dia berbuka. Asalnya wajib dia berpuasa, wajib imsak, jangan berbuka. Tapi sampai satu ketika dia wajib menjaga diri dia, menjaga diri daripada kemudaratan, terus puasa mudarat dia. Saat ni wajib dia berbuka pula jadinya. Faham tak ni? Contoh laginya, kita bicara bab puasa. Dia wajib
imsak, wajib memelihara daripada melakukan perkara membatalkan puasa. Contohnya, kalau dia terjun sungai, biasanya memang air akan masuk ke dalam rongga telinga contohnya. Maka hukum asalnya makruh terjun sungai, hukum asal. Tapi kalau nyata menyebabkan akan masuk air ke dalam rongga, maka tidak boleh nak terjun sungai. Tiba-tiba dalam keadaan dia wajib pelihara puasa dia, wajib imsak, menahan diri perkara membatalkan puasa, ada orang lemah contohnya. Orang lemah yang dia pula berkemampuan lah nak menyelamatkan sebab dia pandai berenang. Dia pandai berenang. Jadi sekarang ni dia wajib jaga puasa dia. Dan dia orang yang berkemampuan, dia wajib menyelamatkan nyawa orang. Kalau menyelamatkan nyawa orang, menyelam, memang adat kata memang termasuk air dan rongga lah. Maka wajib dia menyelamatkan orang walaupun puasanya terbatal. Satunya wajib pelihara puasa. Satunya wajib menyelamatkan nyawa orang. Faham tak ni? Kita tengok ni, saya gilah masalah-masalah yang lain. Contoh-contoh yang lain. Kita diharamkan berhenti. Kita wajib kena teruskan solat kita. Wajib ni. Bukan solat sunat, solat fardu. Kita wajib teruskan solat. Berdosa kalau kita berhenti solat. Tiba-tiba sedang kita solat, kita terpandanglah seorang budak. Budak yang kita kata tak reti apalah budak tu. Budak tu tak reti apa. Budak lah. Budak yang baru pandai boleh jalan perlahan-lahan. Tiba-tiba budak tu terlepas daripada ibu dia. Mungkin ibu dia di rumah tu tertidur ke macam mana. Jadi terpandanglah budak tu menghala ke jalan sibuk. Menghala ke jalan sibuk. Yang sembahyang ni dia wajib kena pelihara sembahyang dia. Jangan berhenti sembahyang. Satu kewajipan. Tetapi dia wajib menyelamatkan budak ni daripada bahaya budak ni sebab dia menghala ke jalan raya yang sibuk. Bertembung dua kewajipan. Di saat tu wajib dia berhenti sembahyang. Wajib dia selamat budak yang menghala ke jalan besar. Faham tak ni? Dia pelihara sembahyang dia wajib. Di masa yang sama selamat budak tadi tu wajib. Selamat budak tu wajib. Jadi antara wajib ni, mana yang wajib dikerjakan? Wajib dikerjakan adalah segera pergi selamat budak yang menghala ke jalan raya yang ibunya mungkin tertidur. Ni contoh-contoh lah. Contoh bila wajib bertembung dengan kewajipan. Ada banyak lagi sebenarnya. Nak datangkan contoh wajib yang bertembung dengan hak kewajipan. Manakah antara dua kewajipan yang wajib dikerjakan? Hak ni wajib dengan wajib. Hak mengelepasnya sunat dengan sunat. Saya nak pergi pula kepada ni maknanya InsyaAllah lah minggu hadapan saya akan kembali balik pada pembicaraan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Sunat bertembung dengan perkara sunat yang lain, manakah yang sunat diutamakan? Wajib bertembung dengan wajib yang lain, manakah perkara wajib yang wajib didahulukan? Tu boleh cerita lah, sunat dengan sunat. Dia setaraf. Wajib dengan wajib dia setaraf. Wajib dengan wajib dia setaraf. Ni ada soal ni, dia kata waira imam solat meninggal, jemaah teruskan solat. Imam meninggal, dia ginilah, dia kalau kita tika semayang ni, kalau berlaku tiba-tiba
orang yang berhampiran kita, okeylah, sama makmum ke, imam ke, kalau ada kecemasan, kita kena berhenti solat untuk menyelamatkan dia. Ada ni. Cuma kadang-kadang orang kita ni, apabila berlaku kecemasan yang berlaku ni mungkin pertama kali dalam hidup dia jadi macam apa ni? Jadi macam tergamam, tak tahu nak buat apa. Orang sebelah dia rebah. Hak tanya soalan kedua nak tanya ni. Ada kita baru imam solat subuh rebah, meninggal dalam sujud. Hak tu kalau meninggal, kalau dia rebah, orang yang berhampiran meninggal tu kemudian. Kita kena selamatkan dia dulu. Pastikan dia nak hantar ke hospital ke macam mana. Tapi macam sebut tadi, itu apa yang berlaku sangat jarang berlaku. Jadi bila berlaku, mungkinlah yang ada di tempat berlaku pengsang ke, mati ke apa ke, mungkin pertama kali dalam hidup dia berhadapan dengan situasi seumpama tu. Kadang-kadang orang kita ni jadi panik, jadi takut. Ada orang dia tak boleh tengok orang sakit, dia tak boleh. Dia mudah panik. Dia kalau ada yang berhampiran dengan kita solat rebah, tengok macam mana, dia nampak macam kena apa-apa, serangan jantung apa, kita yang berada berhampiran, segera kita tolong dia. Tiba-tiba kita nak tolong dia, kita tak mampu ni, nak angkat tak boleh ni, kita minta tolong dengan yang lain pula. Yang lain kena berhenti untuk tolong dia. Bukan semua ni yang berhampiran. Dua orang boleh dah, segera hantar ke hospital. Yang lain teruskan solat lah. Tok imam pun samalah. Kalau berlaku pada tok imam, yang berhampiran dengan imam tu kena segeralah tengok apa yang berlaku. Mungkin sempat diselamatkan, mungkin kena hantar hospital, mungkin lah apalah apa ni, pertolongan apa, kecemasan apa panggil tu. Kalau orang pandai lah, dia kena gitu. Memang tak boleh berhenti solat. Tapi kalau berkait dengan nyawa, nak selamatkan nyawa apa semua, tu kita wajib kena berhenti solat. Pada ni, wajib kita kena berhenti solat. Kalau kita pandai lah, masalah sekarang ni bukan kata kita pandai tak pandai. Kita masa tu ilmu pun tak ada, tak mari. Ilmu ada, tapi bila mari berlaku tiba-tiba tu, tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Pandai ni. Jadi saya nak pergi kepada sunat dengan sunat. Manakah yang sunat didahulukan? Kalau diambil hak yang tidak sunat didahulukan, tak ada apa-apa pun, sunat sama sunat. Cuma antara dua sunat, manakah sunat didahulukan? Kemudian wajib dengan wajib sesah. Wajib dengan sunat. Wajib dengan sunat. Wajib dengan sunat ni, manakah yang afdal kita kerjakan? Tu tak kena langsung tu. Sunat dengan sunat, mana afdal kita lakukan? Wajib dengan wajib pun tak boleh nak kata mana afdal kita lakukan. Wajib dengan wajib, mana yang wajib kita lakukan? Kalau wajib dengan sunat, mana afdal kita lakukan, tak betul awal-awal dah. Kalau wajib dengan sunat, wajib dengan sunat, ni tak payah belajar, ni tak payah belajar banyak-banyak. Wajib bertembung dengan perkara sunat, kena wajib lah. Dia kena wajib dah tu. Apa hukum wajib je? Apa hukum wajib? Tanya apa hukum, apanya? Wajib lah. Sebab itu perkara wajib. Tapi tertinggal perkara sunat ni. Nak cerita apa? Wajib dengan sunat awak dah cakap. Awak dah cakap wajib dengan sunat ni. Tak payah belajar banyak wajib dengan sunat ni. Tak payah belajar banyak. Antara wajib dengan sunat ni, mana nak tanya ustaz? Nak dah. Awak dah tanya. Kalau wajib dengan sunat, memanglah kena buat hak wajib.
dia tinggal hak wajib, dia buat hak sunat, apa hukum? Tinggal hak wajib apa hukum? Tinggal hak wajib pun buat sunat, apa hukum tinggal hak wajib? Berdosa. Tapi dia buat benda sunat, berdosa tinggal hak wajib. Dah buat sunat, Tuhan takkan terima buat benda berdosa. Ada. Kita duduk tenang sikit. Duduk tenang. Wajib dengan sunat. Nak buat mana? Tu tak bincang dah. Tak nak kira dah tu. Wajib lah buat hak wajib tetap dah. Tapi macam mana kalau hak wajib dengan hak sunat, dia tinggal hak wajib, dia buat sunat. Tinggal hak wajib, tak sudut tanya hukum tinggal wajib ni berdosa lah. Tapi tinggal wajib pun buat perkara sunat, dah cerita. Tinggal perkara wajib berdosa tak dah awal-awal. Salah sangat-sangat dah. Pada ni. Ni contoh. Orang bekerja dengan majikan. Dia sudah ada aku janji dah. Aku janji dah akan mengikut time kerja yang ditetapkan oleh majikan bergili-gili. Orang ni rehat masa ni, orang ni rehat masa ni, bergili-gili. Jadi dia pun saing. Ni saya kata ni saing, orang nak kerja saing kedok dah tahulah. Mana dia sudah buat aku janji, ikut akan peraturan yang ditetapkan oleh majikan. Maka dia tunaikan janji. Apa hukum tunaikan janji? Wajib. Kemudian pada masa tu dia diamanahkan untuk jaga tempat kerja. Apa hukum ditunaikan amanah? Wajib. Mukir janji? Haram. Tidak tunai amanah yang sudah diterima? Haram. Tetapi dia mukir janji ataupun dia tidak tunaikan amanah kerana dia nak solat awal waktu di masjid. Solat awal waktu, di masjid. Apa hukum solat awal waktu? Adakah solat waktu tu wajib? Solat awal waktu tu sunat. Solat waktu sunat. Solat tu wajib. Solat tu wajib. Solat awal waktu tu sunat. Tiba-tiba dia tinggal janjian dengan majikan. Dia tidak tunaikan dengan majikan kerana nak menunaikan solat yang wajib, tetapi waktu hukumnya sunat. Dia nak tunaikan perkara sunat. Apa hukum dia? Berdosa lah. Sebab tidak menghalang dia solat. Tapi orang lain rehat pukul 12, pukul 1, dia pun gitu juga kadang-kadang. Kemudian dia rehat pukul 2, kena pada minggu tu. Minggu tu dia kena rehat pukul 2. Dia kena rehat pukul 2 minggu tu. Jadi zuhur dia kena buat pukul 2 lebih lah. Maka dia sudah tertinggal perkara sunat. Solat waktu, solat zuhur tak tertinggal. Tetapi oleh kerana dia nak tunaikan janjian, nak sempurnakan amanah, kena tunggu tempat kerja yang hukumnya wajib, maka dia wajib meninggalkan perkara yang sunat. Jangan pula kira apa majikan makhluk, takut apa pada makhluk. Nuhayya ala salah. Kita takut akan Allah dengan mukir janji hukumnya haram. Takut akan Allah dengan tidak tunaikan amanah yang hukumnya haram. Tapi saya nak solat waktu sunat. Kewajipan solat ni diluaskan, waktu dia panjang. Waktu dia panjang. Hendak ni. Waktu dia panjang. Dia kena tunaikan janji. Dia kena tunaikan janji. Dia kena tunaikan amanah. Tapi dia solat jadi pukul 2. Dia istiqamah solat awal waktu. Dia istiqamah solat awal waktu. Dia tetap boleh pahala fadilat solat waktu. Sebab ada hari-hari tertentu sahaja. Kerana bertembung dengan kewajipan yang perlu ditunaikan, dia wajib buat perkara wajib. Dia wajib kena tinggalkan perkara sunat. Kalau kata takut akan Allah, itu bukan orang takut akan Allah, orang yang berani dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukir janji yang hukumnya haram, dengan tidak tunaikan yang hukumnya haram.
Ada orang dia kata memang ada bukan macam tu, langgar macam tu je majikan dia. Ini orang yang tidak berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama ada tu hasrin, senya takut akan Allah di kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Innama, hanya senya, tidak lain. Hanya senya takut akan Allah di kalangan hambanya ada orang-orang yang berilmu. Ilmu dia tahulah ni wajib, ni sunat. Wajib dengan sunat ni orang dah ilmu banyak pun tahu dah. Kenalah buat wajib dulu. Pandai ni. Tu kena jagalah tu. Tu wajib dengan sunat. Contohlah, contoh. Kita nak solat duha. Kita nak solat duha. Lama dah kita duduk uruskan orang tua kita orang uzur. Kita urus siap lah ke dah. Sesat nak berehat, boleh tenang sikit nak sembahyang sunat duha. Baru je nak angkat tangan takbir solat duha, tiba-tiba orang tua tadi ni, ayah sama ataupun ibu sama, tiba-tiba orang tua ni panggil. Segera ke tempat orang tua ni. Beritahu orang tua, saya ni nak sembahyang duha ni. Orang tua panggil. Macam mana tu sidang pendengar? Segera kepada panggilan orang tua kita, apa hukum? Wajib. Kita nak sembahyang sunat duha, sunat duha waktu dia panjang. Mana ni? Waktu dia panjang. Pada masa tu macam mana? Wajib segera kepada orang tua kita. Kemudian lepas tu baru sembahyang sunat duha. Tu sunat duha, ustaz. Kalau sunat kalau sembahyang fardu zuhur, kalau sunat duha. Dan ni kalau sembahyang fardu zuhur, sekarang ni selesai dah. Orang tua yang uzur ni selesai dah. Kalau kata buat semayang dah dianya, beres dah. Yang anak ni pula nak semayang fardu zuhur pukul 2, kita kata. Awal-awal tadi diuruskan orang tua dia. Dia baru nak semayang pukul 2 zuhur. Dia baru nak takbir, orang tua dia panggil. Dia barunya nak takbir, orang tua dia panggil. Tadi contoh semayang sunat duha sunat. Sekarang ni nak sembahyang fardu zuhur ni. Sembahyang fardu zuhur. Tadi sembahyang sunat duha. Ibu panggil, wajib segera kepada ibu. Wajib segera kepada ibu. Ada ni. Tapi sekarang ni tak ni. Sekarang ni anak ni nak sembahyang fardu zuhur. Anak nak sembahyang fardu zuhur. Tiba-tiba mak orang tua dia lah. Orang tua ni ayah ataupun ibu lah. Tiba-tiba orang tua dia panggil. Ni nak sembahyang fardu zuhur ni. Segera kepada orang tua tadi ni wajib. Sembahyang fardu zuhur wajib. Adakah itu termasuk contoh bertembung wajib dengan wajib? Tak, segera kepada ibu yang panggil wajib. Faham? Kita sembahyang fardu zuhur wajib. Macam mana sidang pendengar? Adakah itu bertembung wajib dengan wajib? Antara dua tu manakah wajib didahulukan? Sebab kalau wajib dengan wajib ni kena bincang panjang. Kalau wajib dengan wajib kena bincang panjang. Kalau wajib dengan sunat awak tak bincang. Kalau bincang tu tak cerdik lah. Wajib dengan wajib kena bincang panjang sikit. Wajib dengan sunat awak tak bincang. Sekarang segera kepada ibu, kepada orang tua wajib. Jadi saya contoh, ibu lalulah senang. Orang tua tersasul sebut ibu. Orang tua ni ayah dan ibu. Ibu lalulah senang. Segera wajib. Tetapi sekarang si anak ni nak salat fardu zuhur wajib. Jadi adakah ini masalah bertembung wajib dengan wajib? Yang kita kena bincang dululah kalau wajib dengan wajib. Kita kena kira dulu. Antara dua wajib ni manakah wajib didahulukan? Macam mana sidang pendengar?
Siapa dengar tu payah sikit lah. Tak ada jalan kalau ikut live FB ni. Adakah termasuk bertembung wajib dengan wajib? Sebab segera pada ibu wajib. Sembahyang fardu zuhur. Jadi nak buat hal mana ni? Gi kepada ibu, zuhur tak lagi lah. Sembahyang fardu zuhur, ibu kena tunggu dululah. Adakah ini contoh bertemu wajib dengan wajib? Ada. Ini bukan bertembung wajib dengan wajib. Sembahyang fardu segera kepada ibu wajib, betul? Segera kepada ibu wajib. Sembahyang fardu zuhur wajib, betul? Sembahyang fardu zuhur wajib. Tapi solat zuhur awal waktu tu, pukul 2 tu, sunat, bukan wajib. Zuhur boleh sembahyang pukul 2.30, boleh sembahyang pukul 3, boleh sembahyang pukul 3.30. Kena faham situ. Dah kena faham sini. Sembahyang fardu zuhur tu wajib. Tapi segera sembahyang zuhur pada waktu dia nak takbir tu, ketika ibu dipanggil tu, waktu tak wajib sebab waktu zuhur masih lagi panjang. Waktu zuhur masih lagi panjang. Kan dah ni. Sembahyang zuhur wajib. Segera solat zuhur di saat tu bukan wajib pun, waktu masih lagi ada. Jadi ini bukan bertembung wajib dengan sunat. Bukan bertemu wajib dengan wajib. Bertemu wajib dengan sunat dengan bahawa dia wajib segera kepada ibu dia. Tapi kalau dia Allah mak gitulah. Kalau tu nak suruh ada depan muka segera. Nak segera ada depan muka. Tunggu awak dulu. Saya nak sembahyang zuhur ni. Saya nak sembahyang zuhur dulu ni. Mak kata marilah dulu. Allah. Anak tu pun tak peduli ke mak dia. Dia pun takbir zuhur. Sidang pendengar. Apa hukum anak yang buat seumpama tu tidak menunaikan kewajipan segera kepada ibu dengan dia nak solat segera yang hukumnya bukan wajib pun? Macam mana? Berdosa lah. Di sembahyang zuhur berdosa. Bukan sembahyang zuhur tu berdosa. Tidak segera pada ibu tu berdosa. Ada ni. Tak kepada ibu tu berdosa, kena minta maaf dengan ibu tu. Tapi dia sembahyang zuhur waktu dia luah lagi. Faham tak ni? Kalau kepada ibu sekalipun, masih lagi boleh solat zuhur dan waktu masih lagi panjang. Faham tak ni? Ni bukan wajib dengan sunat, bukan. Bukan wajib dengan wajib, bukan. Jadi beberapa masalah yang saya datangkan tu. Antara wajib dengan hak sunat. Kita untuk bulan puasa ni selot lelaki saya pernah jalan sejam, maka ada setengah jam lagi. Saya tengok ke jam. Sebab apa? Sebab nak jaga masa supaya tidaklah terhenti program ni dalam keadaan selok ni dalam keadaan tergantung. Dia nak jadi biar tak timbul keliru apa semualah. Kemudian ada satu soalan tu. Ustaz kata perempuan afdal solat di rumah dan di awal waktu. Masalahnya bila solat di rumah tak boleh solat waktu. Kena tunggu selesai masjid. Wirid dan doa dulu. Orang masjid, wirid dan doa. Orang di masjid lah. Kerana terganggu. Sebab rumah dekat dengan masjid. Macam mana tu Ustaz? Perempuan afdal solat di rumah. Solat awal waktu. Masalahnya, bila solat di rumah tak boleh solat awal waktu. Kena tunggu selesai masjid, wirid dan doa dulu. Kerana terganggu. Sebab rumah dekat masjid. Macam mana tu Ustaz? Wirid, doa, terganggu. Maksud dia kok masjid, orang masjid lah. Masjid tidak berwirid. Orang masjid berwirid, berdoa. Terganggu dia duduk, dia nak semayang. Sebab rumah dia dekat masjid. Maksudnya orang masjid ni pakai spekar luar lah kali ni. Nanti saya akan bicara di hujung nanti. Saya nak perhabis sikit lagi hak wajib dengan sunat ni. Jadi ada setengah jam lagi. Saya ambil setengah jam, 15 minit lepas minit.
Soalan tu nanti saya akan bicara. Hak wajib dengan sunat. Yang saya nak bicara di sini, orang yang pada masa dahulu tinggal solat. Orang yang pada masa dahulu tinggal solat. Jadi ittifaq sepakat 4 mazhab wajib diqadakkan dengan bersegera. Kena faham balik situ. Tapi ini sidang pendengar kena balik pada ilmu, bukan balik pada perasaan hati sendiri, bukan. Balik pada ilmu. Ini sukar untuk bicara kalau kita tak fokus kepada pembicaraan ilmu. Dahulu saya pernah sebut, saya sedang membicarakan bab qada semayang ni di kuliah duha. Tiap-tiap hari Isnin 9 pagi sampai 10.30 di Masjid At-Taqwa Durian Burung. Masjid At-Taqwa Durian Burung. Jadi minggu lepas hari Isnin saya sudah mulai bicara berkaitan dengan qada solat, dan insya-Allah hari Isnin akan datang ni saya akan sambung pula berkaitan dengan qada solat. Memang pembicaraan tu kena panjang, kena balik kepada ilmu, kalau tidak akan timbul bagai-bagai salah faham pula jadinya. Kena balik pada ilmu. Sidang pendengar, qada solat adalah rukun taubah. Orang yang nak bertaubat, pangkalnya balik kepada ilmu. Saya nak bertaubah ni, dulu banyak tinggal semayang, balik pada ilmu. Dah sekarang ni saya kena qada solat. Qada solat macam mana? Kalau bab ilmu akidah pun tak kemah lagi. Kita nak qada solat dan kadang kita tidak mengenal Allah dan Rasul. Kena kemah molek dulu bab akidah, belajar. Semayang kita nak qada ni, semayang hak kita tunai ni dengan ilmu ke tidak? Belajar dulu ilmu bab solat molek. Belajar ilmu tasawuf, bicara berkaitan dengan semayang qada. Itu salah satu rukun taubah. Itu salah satu rukun taubah. Faham tak ni? Dia kena balik pada ilmu sidang pendengar. Cuma saya boleh sebut cara ringkas saja. Wajib orang tinggal solat dengan sengaja, ittifaq sepakat 4 mazhab, wajib diqadakkan dengan bersegera. Gitu ya. Ada pandangan kata tak wajib qada. Pandangan tak wajib qada ni, dia apa ni? Dia bukan kata tak wajib qada senang, tak. Pandangan tak wajib qada ni dia keras. Pandangan yang tak wajib qada ni dia keras. Keras macam mana? Oleh kerana kamu tinggal solat dengan sengaja sengeleng, waktu habis kamu tak solat, bagian solat bagi kamu. Dia gitu. Tak ada. Kamu tinggal solat dengan sengaja kan? Nak ambil semula? Tak ada bagian bagi kamu. Dan macam mana nanti menghadap di padang mahsyar akan dihisap satu catatan ni, satu helaian catatan, macam mana nanti di padang mahsyar? Kamu nak qada tak boleh, sebab kamu tinggal dengan sengaja. Lepas tu kamu kena perbanyakkan sembahyang sunat. Disuruh gitu. Kamu kena perbanyakkan sembahyang sunat. Ni berat ni. Faham tak sidang pendengar? Nak perbanyakkan sembahyang sunat, nak tampung balik sembahyang fardu yang ditinggalkan dengan sengaja. Perbanyak maksud dia apa? Kalau 1 rakaat sembahyang fardu yang ditinggalkan, dia kena tampung dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Gua nak gambar. Bukan kata tak wajib qada. Senanglah. Tak. Tak wajib qada sebab kamu tinggal dah. Kamu buat. Lepas tu nak ambil semula, tak ada bagian untuk kamu. Berat daripada mahsyar nanti. Tampung dengan sembahyang sunat. Banyak mana? 1 rakaat fardu, 7 rakaat sunat pun boleh tampung. Ingat baik sidang pendengar. Kena ingat balik pada dosa tu sendiri. Orang solat 1 fardu akan dihumbang dalam neraka 1 hukuk. 1 hukuk ni masa yang lama neraka. 1 fardu, bukan 5 fardu 1 hari. 1 fardu 80 tahun ni hari akhirat. Hari akhirat. Kalau ikan di dunia macam mana? Dasar Al-Hajj ayat ke-47 Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di hari akhirat di sisi engkau seperti 1000 tahun
yang dikira oleh kamu. Satu hari di hari akhirat, 1000 tahun kira masa dunia. Satu hari ini 80 tahun untuk satu fardu. Ingat baik sidang pendengar. Semayang dia ditinggalkan, dosa yang sangat besar, nama tercatat di pintu neraka. Ni nak bertaubat dengan qada. Qada wajib bersegera. Ustaz, kita solat qada, ni pertanyaan dalam FB. Tapi tak solat sunat taubat boleh ke? Ataupun solat sunat taubat dulu baru qada. Sekarang ni qada, solat sunat taubat. Nak buat mana? Nak buat qada wajib ke? Nak buat solat sunat taubat atau sunat? Ada. Sebaya qada, sebaya sunat taubat dulu kan. Sunat taubat tu sunat. Buat hak wajib, bukan buat sunat. Ni. Kita solat qada tapi tak solat sunat taubah. Boleh ke? Bukan boleh. Wajib seumpama tu. Jangan solat sunat taubat. Sebab solat sunat taubat tu sunat. Buat hak wajib. Semayang sunat taubat dulu. Kemudian kita qada kemudian. Semayang sunat, semayang fardu, syarat dia sama. Rukun dia sama. Di masa yang sama, kenapa kita tak buat hak wajib? Kita nak buat sunat. Di masa yang sama. Apa hukum? Di masa yang sama, yang kita boleh buat wajib, kita tangguh wajib, kita buat sunat. Apa hukum? Ni wajib ke sunat? Kena fikir molek. Tapi nak bicara buat taubah ni, dia kena takut akan Allah. Nak takut akan Allah ni, dia kena ada ilmu. Balik pada ilmu. Kemudian orang yang nak bertaubat ni, dia kena ingat akan mati. Jangan pula kata, kita semayanglah sunat, kita semayanglah qada. Kalau kita masa masih lagi panjang, masih lagi banyak. Kalau masa kita tak banyak, barulah kita qada saja. Kita tahu masa kita banyak tak banyak? Kita tahu ke masa kita banyak ke tak banyak? Tahu. Umur kita panjang tak panjang, kita tahu ke? Mana sifat mahmudah ingat akan mati. Mati bila-bila masa. Tak ada masa banyak kitanya. Masa kita bertambah singkat. Kita bertambah hampir dengan mati. Masa banyak kat mana? Kalau masa tu panjang banyak, kita buat qada, kita buat sunat. Kalau masa tu pendek, kita buat qada saja. Masa banyak tu maksud dia apa? Lambat lagi mati. Esoklah kita buat qada. Esok hidup lagi. Kita ada jaminan. Kita tahu tarikh mati kita lambat. Setahun lagi, 10 tahun lagi ke? Padahal ini orang panjang angan-angan. Akhirnya dia meninggalkan kewajipan qada yang wajib bersegera kerana mengerjakan perkara sunat. Apa hukum? Tinggal perkara wajib di saat yang sama untuk buat perkara sunat. Apa hukum? Hak tu tak payah ngaji banyak boleh tahu apa hukum dia. Faham tak ni? Itu hak wajib dengan sunat. Qada solat dengan sembahyang sunat. Ada. Sunat apa? Tak kira lah. Sunat tarawih. Tarawih dah tarawih pun. Ustaz, tarawih lain ustaz. Tarawih ni bulan Ramadan saja. Tarawih bulan Ramadan saja sekalipun. Kita ada kewajipan qada solat yang wajib bersegera. Tidak boleh kita korbankan perkara wajib untuk nama terpadang di pintu neraka, untuk selamat dari neraka Jahannam. Satu fardu dengan 80 tahun neraka, khemasin neraka, dengan kita saja nak buat perkara sunat yang nilainya 70 kali ganda. Bezanya satu rakaat qada sama nilai dengan 70 rakaat sembahyang tarawih. Itu kalau kira nilai pahala. Itu kalau kira nilai pahala. Nilai pahala sembahyang qada subuh 2 rakaat sama dengan sembahyang tarawih 140 rakaat. Sembahyang qada zuhur 4 rakaat sama dengan nilai tarawih 280 rakaat. Sembahyang tarawih 20 rakaat satu malam. 30 malam boleh 600 rakaat. Qada zuhur 2 fardu sahaja sudah hampir sama pahala dengan sembahyang tarawih 20 rakaat kali 30 malam. Nak mana? Nak pahala mana? Cerdik buat sikit. Ni kita bukan cerita bab pahala ni sedang pendengar. Cerita bab bertembung wajib dengan sunat. Wajib kena buat wajib. Kalau buat sunat tengok wajib di saat tu, maka berdosa. Nanti buat, nanti pula itu panjang angan-angan. Ini kena kena duduk tenang, ambil faham molek.
Tapi kau ke mana pun, balik kepada ilmu. InsyaAllah saya hari Senin ni, di Masjid Taqwa Diam Burung, saya akan sama bicara bab qada solat. Ada dalam FB saya lah, Ustaz Wan Junaidi Sengkang Original, ada live di situ. Minggu lepas, hari Senin sudah bicara. InsyaAllah minggu depan, hari Senin akan bicara sambungan berkaitan dengan qada solat. Kemudian saya nak pergi pada soalan tadi. Kita ada 15 minit lagi masa. Saya pun agak terkejar-kejar ni. Soalan tadi ni, kita faham ginilah. Maksud dianya, perempuan afdal solat di rumah. Tapi, nak solat waktu tak boleh. Sebab rumah dia dekat dengan masjid. Nak semayang, kena tunggu orang di masjid selesai wirid dan doa. Dia ginilah, berkaitan dengan perempuan afdal solat di rumah ni. Bukan saja nak cari dalil. Oh, taing nak semayang kok, cari dalil afdal perempuan di rumah. Lepas tu perempuan pergi pasar malam, okey pula. Okey dah okey, kita tak bicara tu. Bukan kita nak cari dalil ni. Memang orang yang belajar dia maklum. Kalau bicara bab solat berjemaah, dia akan bicara perempuan afdalnya di mana. Nabi sudah bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Ada ni. Rumah mereka afdal bagi mereka, lebih baik bagi mereka. Tapi kalau mereka lagi masjid, terpulang pada mereka. Ada ni. Oh, tak nak jemaah orang puang, cari dalil. Tak payah cari dalil. Kalau kita belajar, kita tahu. Kalau kita belajar, kita tahu. Oh, lepas tu pergi pasar malam. Sekarang ni, kita bicara bab ibadat. Sama ada dia pergi pasar malam ke mana ke, itu kerjaan dunia. Kita balik pada hukum dia macam mana pula. Kita bicara, nak Allah. Bagi orang perempuan, di manakah tempat yang lebih afdal bagi mereka untuk buat? Ada ni. Kita kena hati-hati juga, nanti akan memutuskan semangat orang perempuan nak ibadat. Kita bukan nak memutuskan semangat orang perempuan nak ibadat. Kita nak cerita hukum manakah tempat ibadat solat yang afdal bagi mereka. Tak ada kata nak memutuskan semangat ibadat. Kita nak cerita hukum manakah tempat yang afdal bagi perempuan solat sama ada di masjid ataupun di rumah. Bukan nak memutuskan semangat perempuan nak ibadat. Nak cerita mana yang lebih afdal mereka untuk tika ibadat. Oh, kalau bicara berkaitan dengan nanti kita kata orang perempuan tidak afdal pergi masjid. Nanti orang perempuan kan pergi pasar malam. Bapa nak pergi semayang jemaah di pasar malam? Nak cari makanan atau bab dunia. Kita bicara bab lain tu. Sebab orang perempuan sekarang ni dia merata-rata, bukan duduk di rumah. Betul? Orang perempuan sekarang ni merata-rata, bukan duduk di rumah. Merata-rata bukan duduk di rumah. Betul? Kita tak nafikan. Tapi yang kita bicara ni, ketika beribadah sembahyang, di mana kau tempat yang afdal bagi perempuan sembahyang. Kita bicara bab ibadat. Bukan bicara pergi pasar malam, pergi pasar raya, pergi pejabat. Itu bab dunia. Bab dunia kita bicara hukum dia pula. Kita bicara bab hukum solat di mana ke tempat yang lebih afdal. Pandai ni. Bukan nak mematahkan semangat wa ibadat, nak cerita hak mana afdal bagi mereka. Ajar kepada mereka. Ini bagi perempuan-perempuan yang ghairi mustahiyat. Perempuan yang tidak diinginkan macam perempuan tua. Kalau perempuan muda, memang dimakruhkan. Memang dimakruhkan. Tanda ni? Ini cerita mazhab Syafi'i ni hak ringan. Kalau tiga mazhab yang lain kerah berkaitan dengan larangan perempuan ke masjid. Ini cerita mazhab Syafi'i dah ni. Perempuan yang muda makruh. Perempuan di rumah daripada di masjid afdal. Tapi kalau perempuan tua, dia boleh jaga dia punya aurah dia boleh jaga dia punya perjalanan pergi masjid, terpulang kepada dia nak pergi masjid. Ada ni. Perempuan afdal saat di rumah dalam komen ni, tak perlu bantah lagi lah dia kata. Dah tak seduk bantah. Kalau rasa nak buat pergi masjid, buat di masjid lah bagi perempuan tua. Saya cerita afdal je. Bukan wajib perempuan tua sembahyang di rumah, bukan afdal. Kalau perempuan muda, makruh berjemaah di masjid. Lepas tu perempuan muda pergi pasar malam, tu cerita bab hukum lain pula. Pergi masjid, makruh perempuan muda. Pergi pasar malam, boleh. Siapa kata? Kita bicara bab semayang ni. Bukan bicara bab pergi pasar malam. Kita bicara bab ibadat.
Bak pergi pasar malam, pergi pasar raya, kita bak kerja itu bicara bak kerjaan dunia, untuk makan, untuk minum. Lepas tu macam hukum, itu bicara lain. Kita bicara bak ibadat, untuk semain di masjid. Kalau perempuan pergi masjid untuk belajar fardhu walaupun muda sekali pun tidak makruh. Lagi pada soalan ni. Kita ada 10 minit lagi. Saya pun tak ingat nak tanya penerbit. Kalau ni apa berutuk extra time 5 minit ke 10 minit ke, saya tak tertanya. Kalau ikut janjinya pukul 6.30, ada 10 minit lagi. Saya tak ingat nak tanya. Macam mana penerbit kalau ada berutuk ke, tak boleh nak berhenti awal-awal, tambah sikit ke, saya tak pernah tanya. Jadi saya nak berhenti 6.30 lah. Jadi balik pada soalan tadi, dia perempuan afdal solat di rumah, afdal solat awal waktu. Tanda ni. Tapi nak solat waktu tak boleh, sebab terganggu dengan wirid doa di masjid. Kerana masjid pakai speaker luar. Jadi gini sedang pendengar, ini perkara yang membabitkan lebih umum, lebih luas. Jadi masjid ni dia ada dia punya jawatan kuasa dia pun semua dia ada. Dan masjid ni pula di bawah pihak berkuasa agama. Jadi perkara-perkara yang berkait dengan masjid, ketika solat, ketika berwirid, ketika berdoa, pakai speaker luar, menyebabkan orang berhampiran masjid tak boleh solat pada waktu. Tu kena balik kepada pihak yang berkaitan lah. Pihak yang berkaitan. Tanda ni, pihak yang berkaitan kembali pada hukum macam mana. Kita tu imam bacaan dalam sembahyang, takbir atau ihram kuat, takbir intiqalat kuat, ada sembahyang Fatihah dan surah baca kuat, sunat hay'ah. Baca kuat sunat hay'ah ni untuk makmum dia dalam masjid. Tu imam takbir ihram sunat kuat, takbir intiqalat, takbir berpindah rukun sunat kuat. Kalau kita semai seorang, takbir ihram perlahan, takbir intiqalat perlahan. Tapi bila jadi imam, takbir ihram kuat, takbir intiqalat kuat. So, ada semayang Fatihah dan surah kuat. Kuat tu sunat hay'ah untuk didengari oleh makmum dalam masjid. Adapun untuk didengari oleh orang di luar masjid, sunat hay'ah juga ke? Dituntut pada syariat ke seumpama tu? Itu ke syiar agama? Ni kena balik kepada pihak masjid dan pihak yang berautoriti, yang jaga berkaitan dengan perjalanan masjid. Biarlah buat garis panduan yang jelas, yang nyata. Pada masa bang, memanglah kena kuat, sebab nak seru orang datang ke masjid dan nak beritahu waktu sudah masuk. Iqamat, pada masa qomat sunat perlahan dah. Sebab qomat ni untuk mulai solat, untuk beritahu nak solat bagi orang dalam masjid dah. Qomat sunat perlahan. Tapi tak apalah, kalau qomat nak pakai speaker luar tak apa, sebab nak beritahu kepada orang yang dalam perjalanan ke masjid itu, cepat-cepatlah sikit perjalanan, semayang sudah bermula. Bolehlah kita buat alasan gitu. Orang yang kuliah agama pakai speaker luar, ada alasan dia, ada maslahat dia. Ada orang yang ikut kuliah di dalam kereta sebab dia uzur, tidak boleh naik ke masjid. Uzur kerana dia tak sihat, uzur kerana dia haid ke, dia tak boleh naik masjid, dia pun tumpang dengan orang mengajar dalam kereta. Dan ada orang yang berada di rumah tumpang dengan orang mengajar, boleh pakai speaker kot luar. Tapi kalau sembahyang, lepas tu wirid, lepas tu doa, nak pakai speaker luar, disyariatkan seumpama tu, disunatkan seumpama tu, dituntut seumpama tu. Ini ada lagi komen ni. Ramai juga mokcik-mokcik tua duduk di rumah komplain pasal speaker kuat ni. Di speaker luar ni diikut kepada dia punya tempat bubuh speaker tu. Kalau tempat bubuh tu tinggi, ya Allah, kuatnya bunyi. Lepas tu Tok Imam pula suara keras pula, suara nyaring pula. Jadi
Orang perempuan solat di rumah afdal. Dia pun nak solat waktu tak boleh. Terganggu dia nak solat. Tu macam mana? Macam mana pihak masjid? Macam mana pihak yang berautoriti? Letak garis panduan molek. Sekarang ni pula tarawih. Tarawih ni dia berlawang. Satu masjid satu surau, satu masjid satu surau, sama-sama bergema dengan speaker kuat masing-masing. Orang yang berada berhampiran masjid surau, kalau mereka nak solat isyak di rumah, kalau mereka nak solat tarawih di rumah, memang tidak ada harapan. Dan kalau ada yang berhampiran masjid surau, dia nak tidur awal lah, sebab dia kerja siang tadi penat. Dia semai isyak sudah dah. Tarawih pun dia mungkin tak larat, sebab dia pun kerja penat. Dia nak tidur awal, ada harapan. Orang yang uzur, yang tak sihat nak tidur awal, tidak ada harapan. Budak-budak kecil nak tidur awal, tak ada harapan. Sebab apa? Speaker bergepa sebelah kanan sebelah kiri. Itu ke tuntutan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita kena jaga hak jiran kita. Mereka ada hak mereka sendiri. Tetapi orang sekeliling ni tak berani nak bunyi. Kalau bunyi kau, siapa yang tak suka bunyi ayat Quran ni, siapa yang tak suka bunyi zikir ni, syaitan. Syaitan lalu dah. Dah kuat bunyi di speaker masjid surau tu ayat Quran. Kuat bunyi zikir, kuat bunyi masjid surau tu zikir. Siapa yang tak suka pada bunyi ayat Quran, siapa yang tak suka pada zikir, syaitan. Gitu benda tomahang. Berat. Nabi nas terang, Nabi melarang kita mengkuatkan ketika membaca Al-Quran. Sebab apa? Tak boleh ganggu orang. Ini sama telah pula ketika semayang kita nak kuat untuk speaker luar. Apa? Wirid pula, doa pula. Wirid doa tu sunat perlahan walaupun dalam masjid. Wirid dan doa sunat perlahan walaupun berada dalam masjid. Semayang Fatihah surah, tabi'at kolak, sunat kuat lah kita kata. Tapi dalam semasjid sendiri, dalam surau sendiri, wirid dan doa sunat perlahan. Kita kuatkan sikit supaya ada sebab dia begini. Tidak, wirid dan doa kuat sampai ke orang berhampiran masjid. Tidak boleh nak solat di awal waktu. Nak berehat pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh. Macam mana? Satu, pihak masjid kembali balik kepada hukum. Semua selama kening kita tak pakai, selama ning kita tak pakai, balik pada hukum. Tak lebih moleknya pihak berkuasa agama buat garis panduan molek. Sekarang ni bising dengan seumpama ni. Nanti tengah-tengah Ramadan, hampir dengan raya, malam raya, diganggu pula dengan bunyi mercum yang kuat pula. Ni apa hukum semua ni? Main bunga api comel je tengok bunga api. Mercum ni sedang pendengar, terkejut jiran tetangga. Berkelahi dengan jiran tetangga, berkelahi satu taman, sidang pendengar, apa hukum kita menyakiti jiran? Apa hukum? Dosa kecil ke kita menyakiti jiran? Dosa besar sidang pendengar, dosa dengan anak Adam. Dosa anak Adam sidang pendengar. Ini pekerjaan menyakiti jiran ni bukan dilakukan oleh budak-budak, tetapi dikepalai oleh masing-masing berpesta menyakiti jiran. Bunyi kuat mercum. Orang tu nak tidur, kanak-kanak nak tidur, kanak-kanak nak tidur pun akan terkejut menangis. Berbanggu, kuat. Sidang pendengar, nak main mercum boleh sidang pendengar, lagi kuat pun boleh. Pergi main mana? Main dalam hutang. Main dengan kera monyet dalam hutang. Main kera monyet dalam hutang. Jangan kita menyakiti jiran kita dengan bunyi mercung yang kuat. Ingat baik, kita bulan Ramadan buat kebajikan. Jangan sesekali ibu bapa
gunakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Duit yang datang itu rezeki Allah. Jangan kita beli pada anak-anak kita mercum yang menyakiti hati jiran. Rezeki itu daripada Allah, sedang pendengar. Rezeki daripada Allah, kita akan ditanya daripada mahsyar. Rezeki itu dapat yang cara mana? Kita guna beli. Beli mercung dengan harga yang mahal. Mercung tu apa punya mudarat dia ada, menyakiti hati jiran. Oh, jadi gunakan rezeki daripada Allah, beli benda yang mana kita akan beri pada anak kita, dan kita mak ayah akan berbangga sama anak-anak kita menyakiti hati jiran. Bulan puasa sudah bunyi macam-macam dah. Nanti malam 1 Syawal, habis bulan Ramadan, maka timbullah kata-kata daripada jiran-jiran tetangga. Apa kata-kata mereka? Kata-kata mereka, malam 1 Syawal sudah habis bulan Ramadan, syaitan yang diikat sudah terlepas. Yang duk ganggu jiran tetangga pukul 10, 11 malam raya tu, itulah syaitan-syaitan yang diikat di bulan Ramadan. Ada ingat baik jiran tetangga yang berkata-kata seumpama tu. Ingat kita ibu bapa, rezeki yang datang kita ni rezeki daripada Allah. Bila bermasa Allah boleh tarik. Jangan sesekali kita beli perkara yang digunakan oleh anak kita, dan kita sendiri pun akan tengok depan mata kita, menyakiti hati jiran, bawa pada berkelahi, tidak bertegur siapa. Ingat baik, menyakiti jiran dosa besar, dosa dengan anak Adam. Itu tambah gibah mercung. Hak soalan tadi, hak berkaitan dengan masjid, wirid kuat, pakai kod speaker, doa kuat. Mana orang duduk di rumah nak semayang boleh, kena tunggu orang masjid selesai berdoa baru boleh semayang. Adakah itu satu perkara yang dituntut pada syarak? Pasti tidak. Maka pihak masjid, pihak surau kena kembali baliklah kepada hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pihak yang berkenaan, pula letaklah garis panduan yang jelas. Speaker luar ni untuk apa? Untuk bas, untuk iqamah, untuk kuliah-kuliah fardu ain. Selain tu pakai speaker dalam. Itu sepatutnya beri panduan jelas-jelas. Jangan pula pada masa tarawih bertanding siapakah suara yang paling kuat. Ingat baik, di sekitar kita macam sebut tadi, ada nak sembahyang di rumah, nak tarawih di rumah, ada orang nak tidur, ada orang tak sihat, ada kanak-kanak. Itu cerita bab masjid. Saya tambah pula cerita bab mercum. Jadi insya-Allah bab mercum ni dekat-dekat orang raya nanti saya akan ulang balik. Kalau setakat bunga api tu dah apa, atau budak-budak tengok gitu je. Mercum ni terkejut orang. Dia tembok atas-atas rumah orang. Nak main mercum boleh sidang pendengar. Tembok dalam rumah sendiri. Tembok biar tembus siling rumah tu. Ataupun tadi pergi masuk dalam hutang, main dengar kera monyet dalam hutang. Jangan kita ganggu jiran tetangga kita, kita menyakiti jiran tetangga. Ini tanggungjawab besar pada ibu bapa. Jangan gunakan rezeki Allah untuk beli perkara yang akan bawa mudarat kita pada hari akhirah. Dosa dengan anak Adam kita akan bayar dengan pahala di hari akhir. InsyaAllah untuk minggu hadapan saya akan kembali baliklah kepada pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunat ketika berwuduk, kemudian bab qada sembahyang macam sebut tadilah. Itu kena belajar molek-molek, tenang molek-molek, balik kepada ilmu nak qada sembahyangnya macam mana, pokok pangkalnya apa perkara sekalipun, apa amalan kita sekalipun, kita kembali kepada ilmu agama, balik pada hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.